Saya nak menegur tentang hasrat pihak tertentu seolah-olah macam ada agenda. Yang kita peliknya saudara, kita tahu tentang pertemuan 12 orang yang mengadakan pertemuan dengan Tan Sri Nur Umar untuk merampas kursi Ketua UMNO bahagian dalam negeri Selangor. Itu 12 orang saja, belum masuk bahagian-bahagian lain. Namun yang menjadi pelik kepada saya tuan-tuan, bila mana sebuah media, media ni dulunya dikuasai oleh UMNO tapi telah dijual, Utusan Malaysia telah dijual, tetapi masih dikuasai oleh pemimpin UMNO. Tetapi saya tak faham, ini tentang kita sekarang ni berhadapan sedang dalam proses pemilihan parti. Saya tak boleh sebut nama siapa punya media ni sebab dia juga adalah calon, salah seorang daripada calon yang bertanding dalam pemilihan kali ini untuk jawatan naib presiden. Saya tak boleh sebut. Cuma saya nak petikaikan sebab sekarang ni ada larangan daripada pihak parti yang tidak membenarkan untuk kita mengata. Kita tak boleh mengata orang. Tapi benda yang tak betul, kita kena cakap tak betul. Saya nak tanya, kenapa utusan Malaysia mempromosi orang yang dipecat daripada parti ni, tuan-tuan? Apa agenda dia? MKT UMNO boleh singkirkan presiden dengan sokongan 2/3 melalui usul undi tidak percaya. Maka presiden UMNO boleh disingkirkan. Timbalan presiden juga boleh disingkirkan. Dan walaupun saya yakin ramai dah tahu tentang agenda mereka, saya yakin bahawa mereka-mereka yang menguasai media ini, tuan-tuan, membantu agenda pihak musuh dalam selimut parti, dan mereka yang telah diambil tindakan oleh parti untuk menjatuhkan presiden, bagi membolehkan mereka meruntuhkan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan sekaligus mereka mahu membawa UMNO menjadi kuda tunggangan kepada Muhyiddin, kepada Bersatu dan PAS sekali lagi. Jadi itu sebabnya saudara, walaupun saya tak boleh sebut nama, tapi saya yakin tuan-tuan tahu siapa yang menguasai utusan Malaysia ini. Kita lihat hari ini Berita Harian juga mengambil pendekatan menyerang kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita pun tahu Berita Harian, NSTP, semuanya dikuasai oleh siapa? Tetapi disebabkan atas larangan parti, kita tak boleh mengata calon-calon yang bertanding dalam pemilihan ini. Saya tak boleh cakap. Tetapi saya yakin perwakilan UMNO bukan bodoh. Saya yakin perwakilan UMNO bijaksana, tahu siapa yang menguasai media-media ini. Tuan-tuan, agenda mereka ni tidak lain tidak bukan ialah memastikan bahawa kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan ini dapat diruntuhkan dengan satu niat, iaitu membentuk satu kerajaan baru. Lebih mengecewakan, orang ni pula baru-baru ni dilantik mengepalai satu jawatan kuasa. Macam seolah-olah kita nak menanam diri kita sendiri, tuan-tuan. Saya haraplah para perwakilan yang saya yakin semua tidak akan termakan mengundi kerana duit dia, Saya harap berfikirlah dengan warasnya. Hari ini, tuan-tuan, kita melalui lebih kurang 4 tahun lebih, hampir 5 tahun di bawah pemerintahan yang berhadapan dengan 3 orang Perdana Menteri. Akibat daripada silap memangkah pada tahun 2018. Kita ada Tun Dr. Mahathir, kita ada Muhyiddin Yassin, kita ada Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. 2022 sekali lagi, perwakilan atau pengundi membuat keputusan. Cuma kali ini pengundi mempunyai keputusan yang berbelah bagi sehingga tidak ada satu parti pun berjaya membentuk kerajaan.
Namun saudara, hari ini setelah Perikatan Nasional ditawarkan untuk membentuk kerajaan dengan Pakatan Harapan, mereka tolak. BN akhirnya membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan, dan hasrat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong Baginda mahukan supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang terakhir ketika beliau mentadbir negara ini. Namun saya lihat hari ini usaha yang dilakukan oleh orang seperti Noh Omar ini, yang cuba untuk berkempen walaupun dia sudah tidak lagi berada di dalam parti kita. Kalau di Tanjung Karang contohnya, dia berjaya meletakkan ketua puteri yang pro dia sebagai ketua puteri. Dia berjaya meletakkan ketua pemuda yang pro dia juga sebagai ketua pemuda. Kan? Dan dia juga berjaya, tuan-tuan, meletakkan ketua wanita yang pro dia. Menumbangkan ketua wanita Kak Bibah yang dapat penggal menjadi ketua wanita, dan baru-baru ini diamanahkan sebagai calon menggantikan Tan Sri Noh Omar. Saya nak bagi tuan-tuan contoh. Saya nak bagi tuan-tuan tengok hari ini diadakan program ketua wanita yang baru ni, saudara. Ini baru je lepas pemilihan ni. Tetapi hari ini ketua wanita yang baru mengadakan program bersama dengan Tan Sri Noh Omar. Sedangkan kita tahu bahawa Tan Sri Noh Omar telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa beliau bersedia untuk membantu bersatu dan PAS dalam pilihan raya umum yang akan datang. Dia sebut berceramah. Kalau dia sebut berceramah, maknanya dia akan berkempen bagi pihak Bersatu atau PAS. Kita lihat anak Tan Sri Noh Omar juga sudah pun berkempen di atas pentas Bersatu. Ini dah cukup jelas. Tapi bagaimana wanita UMNO yang baru menang, saudara, boleh mengadakan program kembali ke sekolah bersama sepentas dengan Tan Sri Noh Omar yang kita tahu akan berkempen untuk Bersatu, akan berkempen untuk PAS, dan tak mustahil akan bertanding atas tiket Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri Selangor yang akan datang. Tuan-tuan, saya rasa kita dah buat macam-macam untuk melakukan pembersihan dalam parti kita. Namun hakikat dan realitinya, saudara, proses pembersihan itu tidak semudah yang kita sangkakan. Mungkin Tanjung Karang kita terkorban 3 sayap. Kita lihat kawan-kawan kita telah kecundang di tangan orang-orang yang masih lagi di bawah pengaruh Tan Sri Noh Omar. Ini saya tak boleh nak kata apa. Mungkin silap kita. Kerana bila kita ambil tindakan disiplin ke atas Noh Omar, kita mengambil juga tindakan disiplin ke atas 1-2 orang yang bekerjasama dengan Noh Omar menjadi calon, menjadi wakil calon ataupun nak jadi pencadang penyokong kepada calon bebas. Tetapi kita tidak mengambil tindakan kepada mereka-mereka yang dekat dan masih lagi memberikan sokongan kepada Tan Sri Noh Omar, menyebabkan mereka boleh menguasai parti. 18 hari bulan ini, sudah pasti cabaran itu semakin getir untuk orang yang menentang pasukan yang ditaja oleh Tan Sri Noh Omar, baik di Tanjung Karang, baik di 12 bahagian. Namun begitu, yang saya cukup tak faham, orang yang hari ini berebut jawatan di dalam parti, jawatan utama yang dipertandingkan, tetapi seolah-olah memberikan ruang untuk di dalam media massa yang dikuasai olehnya. Jadi saya harap para perwakilan
dengarlah kata Presiden. Pastikanlah bahawa mereka yang nak kita pilih dalam pemilihan 18 hari bulan ini, saya tahu bila saya cakap ni saya akan hilang sokongan daripada puak-puak ini. Tapi saudara, saya lebih rela kalau saya kalah. Namun parti ini tuan-tuan lebih penting untuk kita selamatkan. Kalau kita silap memilih, orang-orang ini akan terus-menerus menjadi gunting dalam lipatan. Orang-orang ini tuan-tuan akan terus-menerus saudara menjadi musuh dalam selimut, musang berbulu ayam. Setiap apa yang berlaku dalam mesyuarat top 5 kita, setiap apa yang berlaku dalam mesyuarat biro pengurusan kita, setiap apa yang berlaku dalam mesyuarat biro politik kita, musuh kita akan tahu tuan-tuan. Dan setiap apa yang berlaku dalam mesyuarat MKT kita, semuanya akan sampai kepada musuh-musuh politik UMNO dan Barisan Nasional. Itu sebab saudara, saya tahu puak-puak ini mempunyai kekuatan kewangan yang cukup besar. Kekuatan kewangan dari segi mereka ini mempunyai kekuatan ekonomi. Mereka ini pasukan-pasukan yang dulunya berada di dalam kabinet, sama ada zaman Muhyiddin, begitu juga dengan zaman Ismail Sabri. Mereka ini bekas menteri, bekas timbalan menteri, ada yang bekas Perdana Menteri. Maka saya minta tolong dengan tuan-tuan, pastikan mereka yang mempunyai inclination, mereka yang mempunyai kaitan rapat dan masih lagi tidak beralih untuk setia. Ada di antara mereka sudah kembali bersama kita. Alhamdulillah. Yang ini kita beri sokongan tuan-tuan. Tetapi yang masih lagi walak je, terletak di tangan H2O, yang telah pun digantung keahliannya, yang kita tahu masih lagi menjalankan usaha-usaha untuk menjahanamkan parti kita, masih lagi cuba untuk drag parti kita untuk menyokong kerjasama dengan Bersatu dan PAS. Saya harap tuan-tuan tolonglah pastikan mereka ini tidak diberikan undi. Saya tak kisah kalau saya juga tewas. Tetapi biarlah parti ini tuan-tuan berada di tangan yang selamat. Orang lain tak akan cakap benda ni. Saya tahu. Lebih-lebih lagi, kita sekarang berhadapan dengan pemilihan parti. Calon-calon lain mungkin akan mengambil langkah selamat untuk mendapatkan sokongan daripada semua pihak. Tetapi perlu ada orang memperingatkan tuan-tuan. Mungkin Presiden tadi ada bercakap, tapi mungkin tak sampai ke bawah. Saya yakin malam ni ramai yang menonton live saya pada malam ni dapat membantu saya untuk share live kita pada malam ini supaya orang-orang yang tidak hadir tadi, baik dalam ucapan Presiden di Kelantan, baik dalam ucapan Presiden di Terengganu, begitu juga sebelum ini di Pahang dan cukup keras di Negeri Sembilan. Kita harap orang faham kenapa Presiden begitu kesal dengan sikap setengah-setengah daripada kita. Walaupun kita dah berada di dalam kerajaan, tetapi kita ada anai-anai yang sedang memakan tiang-tiang seri rumah kita, yang mengharapkan rumah kita ini tumbang. Saudara, 18 hari bulan adalah detik yang paling penting. Tolong pastikan mereka yang bersekongkol dengan pengkhianat-pengkhianat parti, mereka yang merupakan pasukan yang masih lagi berkiblat dengan orang-orang yang menjadi musuh parti, pastikan mereka kecundang dalam pemilihan parti yang akan datang, tuan-tuan. Kita perlu buat benda ni. Sekiranya kita tidak buat benda ni, saudara, nescaya parti kita tidak akan stabil. Bila parti kita tak stabil, kerajaan kita tidak stabil. Bila kerajaan kita tak stabil, investor tidak akan masuk dalam negara kita. Rakyat juga yang akhirnya, saudara,
akan mendapat bahana akibat daripada ketidakstabilan politik, pertukaran ketua kerajaan berulang kali, yang akan merana tuan-tuan ialah rakyat Malaysia. Hari ini rakyat masih lagi merintih meminta KWSP. Kerana apa? Kerana kesilapan kita mengangkat sebuah kerajaan gagal yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Tetapi walaupun ramai yang menderita zaman kegelapan bapa lockdown negara ini tuan-tuan, masih ramai lagi yang bebal yang memberikan undi kepada Perikatan Nasional hanya kerana duit tuan-tuan. Ini membuktikan sesedara duit punya bahaya ni cukup bahaya. Kalau duit yang sama tuan-tuan, yang datang daripada sumber yang sama, yang dihulurkan kepada ketua-ketua bahagian, dihulurkan kepada perwakilan-perwakilan bahagian yang akan bersidang pada 18 hari bulan ini. Kalau ada yang tak cukup iman untuk tolak, kalaupun terpaksa terima, tolong pastikan anda jangan mengundi kerana duit itu. Pastikan kalau nak ambil duit sekalipun, undi tetap undi barisan yang boleh menjaga kepentingan parti kita. Parti yang kita sayangi, iaitu UMNO dan Barisan Nasional. Dalam kenyataan yang sama, MKT boleh gulingkan Presiden. Kenyataan Norma juga menyatakan dia sedia buat comeback apabila Presiden bertukar. Adakah ahli-ahli yang dipecat, digantung, mengharapkan rakan-rakan dia masih berada dalam parti ini untuk berada dalam MKT, menguasai MKT, menukar Presiden dan buat comeback, Datuk? Ini kita kena faham orang macam Tan Sri Nur Omar, orang macam Hishamuddin Tun Hussein, orang macam Anwar Musa, mereka ni dia sanggup fund proksi-proksi mereka yang hari ni bertanding jawatan naib presiden, bertanding jawatan MT. Tujuan dia apa? Tujuan dia hanya satu, untuk pastikan mereka menguasai 2/3 MKT UMNO. Jika mereka berjaya menguasai 2/3 MKT UMNO, mereka boleh pecat Presiden. Mereka boleh pecat timbalan Presiden. Ini kita kena faham. Malah untuk buat undi tak percaya pada Presiden, timbalan, itu 2/3. Tetapi kalau mereka menguasai lebih daripada separuh pun, banyak keputusan mereka boleh buat, termasuk memecat keahlian. Ini kita kena faham betapa bahayanya. Kalau mereka berjaya memecat keahlian Presiden, timbalan Presiden, dan mereka menguasai MT, kalau saya seorang menang, ataupun beberapa orang lain, tim yang menyokong kepimpinan sediada menang, tetapi 2/3 lagi terdiri daripada orang-orang yang menentang kepimpinan Presiden, kita tak boleh buat apa. Kita boleh melalak. Kita cakap lebih pun mereka boleh pecat kita juga. Dan akhirnya, bila kepimpinan baru ambil alih, salah satu daripada naib presiden yang tim mereka dijadikan pemangku presiden, maka mereka boleh reverse balik keputusan pemecatan Tan Sri Nur Omar. Boleh diterima semula. Macam mana saya boleh diterima semula, MKT UMNO akan datang juga boleh terima semula Nur Omar. Dan begitu juga dengan pemecatan yang ke atas KJ, pemecatan ke atas penggantungan ke atas Hishamuddin Tun Hussein, pemecatan ke atas orang lain, semua boleh dibatalkan. Dan mereka boleh masuk. Dan mereka akan ada cukup kekuatan untuk mempengaruhi Perhimpunan Agung UMNO untuk tukar kerajaan ini, memberikan sokongan kepada kerjasama dengan Perikatan Nasional dan PAS. Ini bahaya. Ini bahaya. Okey? Okey tu. Apabila perkara tersebut berlaku, jawatan contoh kita mengandaikan
Presiden dan Timbalan Presiden dipecat keahlian atau Ya, ditukar dengan pemangku presiden, ya. adakah jawatan kedua-dua jawatan tersebut akan dipertandingkan semula atau untuk sepenggal ni hanya dipegang oleh Tidak perlu. Tidak perlu. Kalau presiden dipecat, timbalan presiden dipecat, salah seorang daripada naib presiden boleh menjadi pemangku presiden. sehingga habis penggal tu? Sehingga habis penggal. Kalau misalnya mereka nak dapatkan mandat baru, buat pemilihan balik pun boleh. Tak ada masalah. Itu sebab penting 18 hari bulan ni. Bukan kita main-main. Ada setengah-setengah orang minta supaya dicampur adukkan. Ada tim yang bersama dengan kepimpinan sedia ada, dicampur adukkan dengan tim-tim yang blok Hishamuddin. Ini sangat bahaya. Ini sangat bahaya. Kerana kalau mereka ni mempunyai lebih daripada separuh, mereka boleh menguasai parti dan macam-macam mereka boleh buat. Termasuklah memecat presiden dan timbalan. Dan mengubah haluan. Sebab kalaulah naib presiden menjadi pemangku presiden, dia akan jadi pengurusi Barisan Nasional. Pengurusi Barisan Nasional mempunyai kuasa. Setiap calon pilihan raya nak bertanding, dia sudah pun memberikan, aku janji, memberikan kuasa kepada ketua parti. Ketua parti itu pengurusi BN. Untuk membawa secara en blok 30 orang ni, ahli parlimen ni, boleh menyokong kerajaan mana sekalipun. Siapa pun jadi Perdana Menteri. Boleh membawa secara en blok kerjasama, membentuk kerjasama dengan mana-mana parti politik. Tidak semestinya bersama dengan Pakatan Harapan lagi. Ini sangat-sangat bahaya. Betul. Dan mereka ada advantage. Betul. Dari segi kekuatan keuangan, mereka advantage. Dari segi kita cuma ada presiden parti yang berjawatan timbalan Perdana Menteri. Pengurusi JLC masih belum dilantik. Alhamdulillah, 2 orang baru dilantik. Satu, pengurusi MARA, Dr. Ashraf. Tapi Dr. Ashraf tak bertanding. Kan? Kedua, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob, pengurusi Badan Perhubungan Negeri Kelantan. Alhamdulillah. Ini setidak-tidaknya membantu Datuk Jazlan untuk memenangi pemilihan sebagai MKT. Tetapi mereka-mereka yang berhadapan dengan penentangan di bahagian hari ini tidak ada jawatan dalam kerajaan. Tidak ada jawatan dalam GLC, tidak ada jawatan dalam, tak kira lah. Jadi ini akan menyebabkan kita tidak ada level playing field. Kita terpaksa lawan musuh kita yang masih yang baru lepas hilang kuasa, yang mempunyai kekuatan kewangan yang luar biasa. Kita boleh adakan jawatan kuasa JPU yang memantau pemilihan. Tetapi berapa ramai JPU yang boleh ikut perwakilan berjumpa dengan ejen-ejen? Mungkin JPU boleh ikut calon. Tempat saya ni dah macam ada pula rombongan pergi ke Sabah dan sebagainya. Sudah bermula. Sejauh mana JPU boleh ikut? Mungkin JPU boleh ikut calon-calon yang bertanding. Tetapi boleh tak JPU ikut ejen-ejen yang menghantar duit daripada calon-calon? Tak boleh. Tak mampu. Mungkin ada spy cam, mungkin ada cermin mata yang ada kamera. Tapi setakat mana yang boleh dirakam? So, kita cuma mengharapkan kebijaksanaan para perwakilan. Orang bagi duit, kita ambil. Tetapi bila mengundi, janganlah undi kerana duit tu. Undilah kerana kita yakin orang itu akan taat setia kepada parti. Kita yakin orang itu akan dapat bela parti. Akan dapat bersuara mempertahankan parti dan mempertahankan rakyat. Itu penting. Okey? Begitu. Komposisi 2/3 dalam MKT ni, sefahaman saya bukan hanya 25 ahli MT yang dilantik.
Mungkin Datuk boleh bagi penjelasan atau kepada Dia perwakilan. yang okey, kita kena faham pertama sekali, dua jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. Maknanya mereka berdua isi borang menang tanpa bertanding. Keputusan Pimpinan Agung memang kata tidak dipertandingkan, tetapi untuk langkah selamat kita tahu kita berhadapan dengan musuh dalam selimut. Datuk Zahid, Datuk Seri Mak Hassan isi juga borang bertanding jawatan presiden dan timbalan, dan tak ada orang lain isi lah, sebab tanggapan kita memang jawatan tu tak dipertandingkan kan. Tapi mereka isi juga untuk elakkan daripada mereka ni. Kita tahulah ROS pun tidak bersama dengan kita, lebih dekat dengan PAS. Jadi kita ambil langkah selamat, plan B, isi borang. Presiden timbalan dah selamat, tetapi yang kita boleh selamatkan lagi ialah jawatan Setiausaha Agung, Ketua Penerangan, dan juga jawatan Bendahari Agung. Okey? Betul. 5 orang selamat. Okey? 5 orang ni insya-Allah semua akan bersama dengan kita. Kemudian Presiden boleh melantik 13 orang ahli jawatan kuasa ataupun MKT, lantikan. So 5 campur 13 ialah 23. 5 campur 13 ialah 23. Jawatan yang dipertandingkan 3 orang, Ketua Pemuda, Ketua Wanita, Ketua Puteri. Jadi kuasa Presiden hari ini dah ada 23 dalam tangan. Ketua Pemuda, Ketua Wanita, Ketua Puteri. 3 orang. Vice Presiden 3. Ada 6 orang. Okey? Ada 25 MKT yang akan dipertandingkan 18 hari bulan. 25 campur 6. Maknanya 31 jawatan ini yang kita akan serahkan, kepada para perwakilan untuk membuat keputusan. Alhamdulillah, Ketua Pemuda dah ada, Ketua Wanita dah ada, Ketua Puteri dah ada. Sekarang ada lagi 28 jawatan. Faham tak? So jumlah keseluruhan ialah 49. Kalau 28 jawatan yang masih lagi belum ada keputusan ini, 25 dia menang. Katalah aku menang, mungkinlah 3 orang daripada yang menang tu, nama aku ada dalam tu. Kita tak boleh buat apa. Ini best case scenario lah. Alhamdulillah lah kalau menang. Kita tak boleh buat apa. Itu sebab saya minta supaya para perwakilan pastikan orang yang nak dilantik sebagai Majlis Kerja Tertinggi UMNO, orang yang nak dilantik sebagai naib-naib presiden, pastikan mereka ini berdiri teguh bersama dengan kepimpinan presiden dan timbalan presiden. Penting. Demi kestabilan parti kita dan kestabilan negara kita. Kerana kalau negara tidak stabil, yang akan jadi mangsa ialah rakyat. Sampai bilalah kita nak bergaduh, sampai bilalah kita asyik nak tukar kerajaan. Bila pelabur tak yakin dengan kita, ketua-ketua negara jiran tak nak lagi membuat hubungan diplomatik dengan negara kita, apa nak jadi dengan negara kita? Hancur lebur. Hari ini bila Haji Hadi kata kita akan tumbangkan kerajaan sedia ada ni, jangan salahkan kerajaan tebuk atap yang baru kalau dah memang atap bocor. Dia yang jolok atap kita ni, dia yang upah orang jolok, tawarkan ganjaran, tawarkan jawatan, suruh jolok atap kita. Memanglah pasti bocor. Kalau perwakilan silap membuat keputusan, memang akan bocor atap kita. Betul tak? Apa jadi bila dia buat pernyataan macam tu? Bursa saham Kuala Lumpur merodok. Kita lihat mata wang kita. Itu hari masa Datuk Seri Anwar Ibrahim
dapat jadi Perdana Menteri je dah turun sampai 4.23, 1 US dollar. Sekarang dah naik balik. Dan 4.5 dah. What will happen to our nation? Ini penting. Penting pemilihan ni. Kalaupun tak boleh bagi undi pada saya, tolong pastikan pasukan presiden menang. Ini penting. Okey? Okey Tok. Kenyataan Presiden semalam Tok, dia bagi tahu dia tak memihak kepada mana-mana individu untuk menang. Kalau kata beliau berbuat demikian, dah pastilah dia boleh memenangkan anaknya sendiri di bahagian Datuk. Padahal anak dia di bahagian Datuk, ketua wanita kalah, walaupun kita ada laporan aduan apa semua. Apa pandangan Datuk? Pandangan saya simple lah. Sebagai presiden, beliau cuba untuk berlaku adil, tidak campur tangan dalam mana-mana proses pemilihan. Namun, kita sebagai jeneral perang, kita kena beritahu kepada ahli-ahli kita betapa pentingnya pastikan orang yang boleh bekerjasama dengan presiden, dengan timbalan presiden, berada di dalam kepimpinan. Kerana kalau kita lihat apa yang berlaku yang lepas, presiden hala lain, naik presiden hala dia lain. Bila presiden memutuskan, MKT UMNO memutuskan tarik sokongan daripada Muhyiddin Yassin, naik presiden yang ketika itu menjadi timbalan Perdana Menteri tidak ikut arahan ini. Kita cakap jangan ambil jawatan timbalan Perdana Menteri, dia ambil juga. Kita cakap tarik sokongan, dia tak tarik. Nasib baik jumlah yang tarik itu memadai untuk meruntuhkan kerajaan Muhyiddin Yassin. Dan ini sekaligus memberi peluang kepada Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Tapi apa jadi kepada Datuk Seri Najib yang menyokong dia sebagai calon Perdana Menteri? Ini kita jangan lupa. Ini kita tidak boleh lupa. Saya terpaksa cakap benda ni. Walaupun ini dalam tempoh yang saya perlukan sokongan semua orang untuk menang. Tapi kalau kita tak cakap, parti kita akan rosak. Cukuplah, kita dah 2 kali ditolak oleh rakyat. Kita tolak bukan kita tak kuat. Kita sangat kuat. Kita boleh menang besar di Melaka, kita boleh menang besar di Johor. Tapi macam mana pilihan raya umum kita boleh kalah kalau tak ada sabotaj dalaman? Betul, Perikatan Nasional menawarkan sogokan keuangan. Tetapi tanpa bantuan musuh dalam selimut, tanpa bantuan musang berbulu ayam, tanpa bantuan gunting dalam lipatan, kita takkan mendapat keputusan yang seburuk ini. Akar umbi tahu betapa kuatnya kita di bawah sana. Hari ini walaupun kita kalah, kita tengok bagaimana orang berebut nak pegang jawatan dalam UMNO. Termasuk orang yang sabotaj kita juga berebut nak pegang jawatan dalam UMNO. Kenapa? Kerana mereka tahu kekuatan sebenar UMNO. Mereka tahu kita tidak menjadi kerajaan secara bersendirian, bukan kerana kita tidak kuat. Kerana mereka membantu musuh kita menjahanamkan parti kita daripada dalam. Itu sebab para perwakilan, tolonglah gunakan kuasa yang ada pada anda ini sehabis baik. Saya minta kawan-kawan yang berada di luar sana, yang tidak berparti, jangan fikir anda tidak mempunyai peluang untuk membantu. Gunakan social media anda. Gunakan Facebook, TikTok, Instagram. Bantu promote calon-calon yang kita nampak pro dengan presiden. Sama ada naib-naib presiden kita, begitu juga dengan calon-calon MKT kita. Kalau ada adik kita, abang kita, yang menjadi sebahagian daripada 160,000 orang perwakilan yang akan membuat keputusan pada 18 hari bulan ini,
pastikan mereka menyokong saf kepimpinan yang selari dengan Presiden. Kalau kita biarkan parti kita ini, masih lagi ada 2 kabilah. Jahanam. Jahanam. Lepas ini, menangis air mata darah sekalipun, bila kita dah buat keputusan, meletakkan pengkhianat, meletakkan petualang dalam parti kita sebagai pemimpin, hanya kerana sogokan kewangan yang diberikan, hadaplah untuk tempoh 5 tahun akan datang. Bersedialah untuk kita jadi kuda tunggangan kepada Bersatu dan PAS dalam pilihan raya yang akan datang. UMNO akan kekal bertanding 26 kursi, paling kuat dapat lagi 5 kursi, 31 kursi. 160 UMNO bahagian boleh dikuburkan. 74 kursi yang dimenangi oleh Bersatu dan PAS, kawasan parlimen itu UMNO tak boleh bertanding sampai bila-bila. Kalau nak lihat kita jadi kuda tunggangan kepada Bersatu dan PAS, silakan. Tak ada siapa melarang. Itulah pilihan anda. Jadi pilihlah demi masa depan parti kita. Buat masa ni, yang menguntungkan parti kita ialah kerjasama bersama dengan Pakatan Harapan. Kalau dulu kita hanya mengharapkan undi orang Melayu, hari ini kita berpeluang, kita bersama dengan Pakatan Harapan yang menguasai lebih kurang 98% undi orang bukan Melayu. Maknanya UMNO boleh menang lebih banyak kerusi yang sebelum ini mustahil untuk UMNO menang, terutamanya di kawasan-kawasan campuran, marginal area. DAP tak kejar kursi UMNO. PKR lebih mengutamakan kawasan bandar. Kalau kita nak kawasan bandar, kita boleh swap dengan PKR. Kawasan kampung, mungkin kita boleh bincang dengan Amanah. Tetapi kalau kita bersama dengan PAS dan Bersatu, kursi-kursi yang UMNO tandingi, itulah kursi yang dikejar oleh PAS dan Bersatu. Ditambah dengan Pejuang tu. Ditambah pula dengan Pejuang. Apa akan jadi pada UMNO kalau kita diheret untuk kembali bekerjasama dengan orang yang kita dah ampunkan, maafkan, kita bagi pula peluang menjadi Perdana Menteri, dia tikam kita, dia cuba benam kita, bunuh kita, bully kita, sekat duit kita, nak sumbat Presiden kita dalam penjara, dah berjaya sumbat bekas Presiden kita dalam penjara. Kalau nak biarkan benda ni berlaku lagi, silakan. Silakan. Tak ada apa yang saya boleh cakap lagi. Dah berbuih dah saya cakap. Okey? Betul. Kerjasama dengan PAS tadi, Datuk ada menyebut pasal PAS. Hari ini dekat Kuala Nerus, Presiden menyatakan beliau terus husnuzon dan bersangka baik terhadap Muafakat Nasional. Dan ianya bergantung kepada sekiranya ada perubahan kepada kepimpinan parti. Apa komen Datuk? Pimpinan parti PAS lah. Bukan Datuk. PAS dan UMNO. Maksudnya bergantung pada keputusan pemilihan parti inilah, mungkin hala tuju ke arah Muafakat Nasional itu akan berubah balik. Macam tu statement dia. Bagi saya simple saja. Presiden sudah pun menyatakan kesediaan untuk kita bekerjasama dengan PAS. Dengan syarat PAS kena pilihlah. Nak bersama dengan kita atau bersama dengan Bersatu. Sebelum pilihan raya pun kita dah setuju untuk kerjasama dengan PAS. Dengan syarat PAS kena mufarakah. Hentikan kerjasama dengan Bersatu. Kalau PAS boleh terima syarat ini, tak ada masalah. Tak ada masalah kita nak bekerjasama dengan PAS. Setakat ni yang kebanyakan masalah kita ialah dengan Bersatu. Yang mengkhianati kita, yang cuba untuk bunuh kita, yang nak tanam kita sangat ni ialah Bersatu. PAS memanglah dia mengkhianati kita sebab dia dah buat tanda tangan piagam Muafakat Nasional dengan kita. Tiba-tiba dia Daftar menyertai Perikatan Nasional dengan Bersatu. Memanglah kita anggap ianya sebagai satu pengkhianatan. Tapi kita ni, kita umat Islam. Nabi pun boleh ampun umat. Kita boleh ampunkan PAS kalau PAS boleh
meninggalkan bersatu. Tapi sekarang ni kita dah bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Setiap keputusan yang nak dibuat pun sudah pastilah kita kena rujuk dengan rakan-rakan kita dalam PKR. Begitu juga dengan DAP dan juga Amanah. Itu sebab dulu bila ada peluang UMNO boleh buat keputusan secara bersendirian, kita tawarkan sebelum pilihan raya untuk PAS bersama dengan kita. PAS tak nak. Hari ini takkan tiba-tiba bila PAS nak, kita boleh tinggalkan pula kawan-kawan Pakatan Harapan kita. Tidak semudah itu. Betul tak? Mesti kita bincang dulu dengan PKR. Mesti kita bincang dulu dengan Amanah dan juga dengan DAP. Betul. It's not that easy. Itu sebab sebelum bertindak, fikir panjang-panjang. Bila dah bertindak, payah sikit. Terlajak perahu boleh digostan, boleh diundur. Tapi kalau dah terlajak kata, terlajak buat keputusan, kalau ikut rasa binasa. Okey? Betul. Ya. Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Razali Idris. Mungkin dia dah ganti Mas Saiful kot. Tapi kat sini jawatan dia Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Razali Idris telah membuat laporan polis terhadap Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri berhubung fitnah ke atas Muhyiddin Yassin dan cubaan untuk menghancurkan kepimpinan PN dan Parti Pembina Bersatu atas fitnah. Ya. Selamat menjalankan tugas yang selama hari ini saya buat. Betul. Semenjak 2018 tu, kerja-kerja buat laporan polis ke atas Mahathir, ke atas Muhyiddin, ke atas Tommy Thomas. Dulu kita yang buat. Sekarang ni dia dah jadi pembangkang, jadi dia menggalas tugas tersebut. Kita ucapkan good luck pada dia lah. Selamat berjuang. Kalau fitnah, saman je lah. Saman je lah. Tengok, berani tak Muhyiddin saman? Kalau fitnah, saman. Kalau betul fitnah, dia menang saman, dia dapat duit. Tapi kalau dia tu, fakta tu betul, apa yang Datuk Seri Anwar cakap tu betul, dia saman, Datuk Seri Anwar boleh counter sue. Betul. Baik-baik Datuk Seri Anwar yang dia harap bayar pada dia, last kali dia kena bayar pada Datuk Seri Anwar. Jadi beringatlah sikit. Kan? Itu sebab dia tak saman. Dia hanya buat laporan polis. Sebab dia tahu laporan polis pun nak ambil tindakan terhadap laporan polis, dia tengok dulu ada basis tak apa yang dia report ini. Kalau apa yang Datuk Seri Anwar cakap tu betul, kau buat laporan polis berbakul pun NFA. tak jalan, tak ada apa efek pun. NFA. Silap-silap, kan? Bila polis siasat, betul. Engkau pula yang kena. Jangan lupa tu. Jangan lupa tu. Kena ingat. Okey? Okey, Tok. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ahmad Fadli cakap UMNO tidak akan menang sebarang kerusi di pihak 6 negeri akan datang. Apa Ya. Datuk? Ahmad Fadli ni siapa? Dia Ketua Pemuda PAS. Ketua Pemuda PAS. PAS. Alhamdulillah. Dulu kita ada Nujum Pak Belalang. Lepas tu kita ada Nujum Pak KJ. Ini sekarang dah ada Nujum Pak Fazli. Okeylah tu. Ngam lah. Tapi kena ingat, ada seorang lagi. Nujum Pak Lokman. Mengikut kajian Nujum Pak Lokman, kalaupun adalah PAS dan Perikatan Nasional nak memberi saingan kepada kita, mungkin di Selangor, Kedah, di Kelantan dan di Terengganu. Kita tak nafikan, nak yakinkan orang Melayu ini untuk menerima kerjasama dengan DAP ni bukan satu tugas yang mudah. Tapi selepas 18 hari bulan ini, insya-Allah kepimpinan UMNO akan pastikan itulah yang akan menjadi fokus utama kita. Kita akan kuatkan Barisan Nasional. Kita akan pastikan pengundi-pengundi Barisan Nasional boleh mengundi rakan kita dalam Pakatan Harapan. Rakan-rakan kita dalam Pakatan Harapan juga akan pastikan bahawa
pengundi-pengundi mereka, penyokong mereka boleh mengundi Barisan Nasional, nescaya insya-Allah untuk menang di Negeri Sembilan, untuk menang di Selangor, untuk menang di Pulau Pinang. Kan? Nujum Pak Lokman kata 100% menang. Kan? Jadi kalau dia boleh kata 6-0 tu hebatlah. Sebab saya pun tak berani nak kata kita boleh rampas balik ketiga-tiga buah negeri, Kelantan, Kedah, Terengganu. Mungkin harapan untuk dapat Kedah tu ada. Harapan untuk dapat Terengganu juga ada. Tetapi kita kena terima hakikat. Ada setengah orang dia tak kisah. Dia mandi teh ais pun okey. Dia tak kisah. Air tu color apa ke, kalau keluar air Rabina pun dia okey. Apatah lagi setengah-setengah tu penggemar teh ais. Faham tak faham ni? Korang faham tak? Orang kat rumah faham ke? Okey. Minta komen sikit tentang rasuah dan kluster mahkamah terus kekal menjadi presiden PPBN. Itu kita dah komen dah. Kita dah cakap dah. Dia orang ni sembang je deras. Bila time Datuk Zahid kena, dia kata Datuk Zahid sudah jadi kluster mahkamah. Sewajarnya lah Datuk Zahid meletakkan jawatan. Tapi bila dia jadi kluster mahkamah, dia suruh Hamzah Zainuddin buat usul pula, suruh perwakilan pula bersetuju supaya Muhyiddin kekal sebagai presiden. Jadi cerita-cerita drama macam ni kita dah biasa sangatlah. Kan? Dia orang ni memang cakap tak suka bikin. Bila time kena kat pemimpin UMNO, macam-macam. Bila time kena kat pemimpin mereka, bermati-matian mereka mempertahankan pemimpin mereka.